Projek 3 Fasa Steel Enterprise Sabah Sendirian Berhad di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang memberi impak positif kepada Sabah. Pelaburan projek mega bernilai lebih 31 bilion bakal meningkatkan inovasi, seterusnya mengembangkan ekonomi setempat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata projek juga memberi peluang pekerjaan sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat. With the launch of this project, we can foresee a wide range of ripple effects extending beyond this investment, such as in green technology to spur innovation, drive benefits for businesses and communities, as well as jobs creation to further enhance the livelihood of our people, not just for Sipitang, but also overall for Sabah. Dia berkata demikian dalam majlis pelancaran fasa 1 Projek Steel Enterprise Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Projek fasa 1 bernilai 6.4 bilion ini dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Haji J turut menyatakan usaha memperkasa kemahiran tenaga kerja tempatan penting bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang di Sabah. Akan datang, Sabah bakal mempunyai 3 taman industri baharu masing-masing di Kota Belud, Beaufort dan Kudat sekaligus menjadi pemangkin kepada penerokaan potensi baharu negeri. Pesta Keamatan, platform terbaik memperkukuh hubungan persahabatan serta kefahaman terhadap perbezaan amalan budaya pelbagai etnik di negeri ini. Ia sekaligus menjadikan Sabah contoh terbaik dalam mempertahan nilai-nilai yang diwarisi daripada cara hidup tradisional. Menerusi perutusan sempena Pesta Keamatan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman dengan warisan budaya yang dikongsikan bersama menjadikan rakyat Sabah kekal hidup dalam suasana harmoni. Pesta Keamatan atau lebih dikenali sebagai Pesta Menuai diraikan sebagai tanda kesyukuran terhadap hasil tuaian yang baik. Tun Musa dan isteri Tuan Farida Tusin turut mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan. Tourism Malaysia Sabah menyambut ketibaan lebih 5,800 pelancong menerusi sambutan khas sempena Pesta Keamatan dan kempen Tahun Melawat Malaysia TMF 2026 di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Mereka disambut dengan tarian Muganatib, persembahan tarian khadazan dusun, muzik kulintangan dan hidangan tradisional. Mereka merupakan 930 pelancong antarabangsa dari Seoul, Taipei, Singapura, Shenzhen, Hong Kong dan 4,933 pelancong domestik yang tiba menerusi 27 penerbangan. Majlis disempurnakan Menteri Pelancongan Kesenian dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Pengarah Tourism Malaysia Sabah Haryanti Abu Bakar memberitahu sambutan ini selaras usaha mempromosi pelancongan budaya dan meningkatkan pengalaman pelawat menjelang TMM 2026. Kami menggalakkan pelancongan domestik ini bukan sahaja untuk di Kota Kinabalu tetapi juga keluar daripada kawasan sekitar antaranya yang berdekatan sehingga ke Kota Marudu, ke Kudat di mana pilihan destinasi pelancongan lebih menarik di mana kepelbagaian aktiviti. Selain daripada itu, Sabah juga kaya dengan kepelbagaian budaya di mana perayaan-perayaan seperti Keamatan ini juga sebagai salah satu tarikan pelancongan domestik di Sabah. Industri pelancongan Malaysia menunjukkan prestasi kukuh dengan 38 juta ketibaan antarabangsa melibatkan 106.78 bilion ringgit pada 2024. Ia memperlihat tren positif berterusan tahun ini dengan 13.4 juta ketibaan dalam 4 bulan pertama, menyaksikan peningkatan 21% berbanding tahun lepas. Sambutan Pesta Keamatan memberi peluang kepada peniaga meningkatkan hasil pendapatan berbanding hari-hari biasa. Secara tidak langsung menjadi platform mempromosi produk tempatan kepada pengunjung. Fadli Ishak berkongsi kemeriahannya. Di
KDCA Penampang, kemuncak sambutan Pesta Keamatan yang berlangsung di lokasi ini bukan sahaja meriah dengan keunikan tradisi etnik Sabah, malah turut disifatkan sebagai pesta ekonomi oleh para peniaga. Orang-orang muda yang baru mau belajar musim keamatan inilah semua terkeluar yang tradisional punya kostum sama aksesori dia keluar, jadi orang-orang muda berkesempatan untuk mengenali dan seterusnya menggunakan produk itu. Ya, sambutan dia memang kita boleh nampak ramai sudah. Kalau 3 hari macam tu memang 29, 30, 31 memang ramai. Memang dia punya impak menambah pendapatan lah untuk kami peniaga. Semasa waktu keamatan ni, pendapatan yang kami dapat boleh dikatakan sangat baik juga lah sebab ramai kan orang datang pergi sini keamatan. Lebih 30 reruai jualan terdiri daripada produk kraftangan, pakaian serta makanan dan minuman semuanya ada di sini. Fadli Ishak, RTM. Beberapa tokoh wanita dan individu berprestij dari dalam dan luar negara antara penerima Anugerah Gemilang Madani 2025. Majlis Penyampaian Anugerah Anjuran Biro Pembangunan Ekonomi dan Usaha Wanita Pertubuhan Rumpun Etnik Sabah (PRISabah) ini berlangsung di Ibu Negeri. Antara anugerah tertinggi termasuk Anugerah Wanita Perdana Gemilang Madani 2025, Anugerah Cemerlang Antarabangsa Gemilang Madani 2025 dan Anugerah Tokoh Wanita Gemilang Madani 2025. Majlis Penyampaian Anugerah disempurnakan Isteri Ketua Menteri Datin Seri Parlimen Datu Julia Salak merangkap Yang di-Pertua Mutiara GRS dan Timbalan Menteri Ekonomi Datu Hanifah Hajar Taib. Ketika berucap, Datuk Hanifah memuji usaha PRISabah menghargai pencapaian individu cemerlang dalam pelbagai bidang, khususnya anak-anak Sabah. Beliau juga berbangga melihat pencapaian penerima dari pelbagai latar belakang dan bidang secara tidak langsung menyumbang kepada pembangunan negara dalam pelbagai sektor. Menyifatkan pencapaian setiap individu diraih bukan sekadar satu kebanggaan peribadi tetapi sebuah inspirasi kepada masyarakat seluruh negara untuk terus berbakti dan bersama-sama memakmurkan negara. Jambori Pengakap Nusantara, satu aktiviti yang menjadi simbol penyatuan dan perpaduan dalam kalangan ahlinya. Dalam masa sama memupuk nilai murni kepimpinan, disiplin dan hormat menghormati. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, kepelbagaian latar belakang dan budaya membolehkan ahlinya mengenali budaya antara satu sama lain sekaligus memperkukuh hubungan silaturahim. Saya melihat bahawa Pengakap merupakan satu persatuan yang banyak berjasa di dalam membina jati diri, integriti, kekuatan mental dan fizikal anak-anak muda kita pada hari ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Jambori Pengakap Nusantara kali ketiga di Kem Pengakap Tiku Tawau. Datuk Nizam yang juga adun Apas memberitahu kemudahan di Kem Pengakap Tiku akan dipertingkat untuk memberi keselesaan sekaligus menarik ramai penggemar aktiviti perkemahan ke lokasi berkenaan. Jambori Pengakap Nusantara berlangsung selama 5 hari dengan pelibatan lebih 2,000 peserta dari Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan, Indonesia dan Brunei Darussalam. Kita di sini membawa rombongan 42 orang peserta. First time kita ni datang ke di tempat camp perkemahan Tiku. Kita nanti digabung sama-sama dari negeri-negeri lain. So itu adalah satu langkah yang baik untuk mengeratkan perpaduan. Di sinilah bagi adik-adik kita, adik-adik pramuka tuh bisa belajar bahwa kita yang serumpun ini ada banyak persamaan di situ gitu kan. Kemudian ada juga budaya-budaya yang perlu dipertukarkan gitu kan. Pertukaran budaya kebiasaan-kebiasaan baik di pramuka, kemudian mereka juga bisa belajar apa kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di Pengakap yang ada di Malaysia ini.
Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Silakan.